menyokong. Right. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Pesimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Bertuah memberikan laluan kepada saya untuk turut membahaskan rang undang-undang untuk meminda Akta Kesatuan Sekerja 1959, Akta 262 ini. Datuk Yang Dipertua, pindaan ini ialah untuk membuat untuk meminda supaya tiada sekatan pada waktu ini untuk mewujudkan banyak kesatuan kerja dari satu tempat kerja. Dan undang-undang ini sebenarnya telah dibentangkan di Dewan ini, cuma belum sempat dibawa ke Dewan Negara. Jadi ini merupakan satu semangat yang bagus di mana kita meneruskan apa jua polisi dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu jika ia merupakan satu perkara yang baik. Kerana untuk melahirkan satu rang undang-undang seperti ini sudah tentu memerlukan kepada perbincangan dan juga memerlukan kepada kerja yang bukan sedikit daripada pihak pegawai yang berada di kementerian yang terbabit. Tahniah kepada kementerian meneruskan usaha kerajaan yang terdahulu. Cuma beberapa persoalan yang mungkin untuk saya lontarkan di sini ialah apakah rasional perlunya banyak kesatuan sekerja bagi mewakili sesuatu pertubuhan atau pekerjaan. Kerana sebagaimana disebut oleh ahli-ahli Muhammad sebelum ini, adakah ia dikhawatiri, tidakkah ia dikhawatiri akan membawa kepada pecahan di antara aktivis kesatuan sekerja nanti? Dan apakah wujud syarat dan pengawalan ketat oleh kementerian bagi meluluskan pendaftaran kesatuan sekerja yang baru, bagi memastikan mereka yang ingin menarajui kesatuan sekerja ini betul-betul mewakili sesuatu golongan pekerja, bukannya niat untuk bersaing dengan kesatuan sekerja yang lain. Dan masih ramai lagi majikan yang didapati enggan mengiktiraf kesatuan sekerja dan bersedia untuk berunding dengan mereka. Pengiktirafan kesatuan sekerja adalah penting kerana ia memberikan kuasa kepada kesatuan untuk berunding dan untuk mendapatkan situasi keadaan kerja yang lebih baik. Jadi apakah tindakan kementerian dalam hal ini? Datuk Timbalan Yang Bertuah, saya mendapat maklumat bahawa hanya 6% sahaja dari keseluruhan sektor kerja yang terlibat dengan aktiviti pergerakan kesatuan sekerja. Jumlah ini amatlah sedikit dan menjadi kerisauan kerana dengan wujudnya pindaan ini, seperti mana disebut tadi, adakah kita tidak khawatir perpecahan dijangka akan berlaku dan suara pekerja kelihatan tidak bersatu. Kesatuan sekerja di Malaysia tidak berapa kuat di sebalik adanya undang-undang yang membenarkan pembentukan kesatuan keserja ini. Jadi inilah persoalan yang saya kira perlu dijelaskan oleh Menteri. Dalam satu laporan bernama, pada pengiraan terakhir terdapat sebanyak 770 kesatuan sekerja di Malaysia dengan 993,000 ahli dan dikatakan bilangan keahlian semakin berkurangan. Mei lepas saya memetik kenyataan Setiausaha Agong MTUC memberitahu bernama jumlah ahli kini di antara 500,000 dan 800,000 daripada 15 juta keseluruhan pekerja dalam negara ini. Dengan begitu banyak kesatuan sekerja dan jumlah ahli yang kecil, suara kolektif untuk membuat tawaran dan rundingan, contohnya bagi gaji dan keadaan bekerja yang lebih baik, dibimbangi hampir lenyap. Kebanyakan kesatuan sekerja mempunyai kurang daripada 500 ahli. Ini sesuatu yang tidak bagus. Sekiranya mahu suara anda didengari, semesti ada sekurang-kurangnya kesatuan sekerja dengan jumlah keahlian yang besar. Barulah suara kesatuan sekerja ini boleh menjadi lantang. Banyak isu yang perlu diperjuangkan oleh kesatuan sekerja sekarang ini. Malaysia berdepan dengan isu gaji yang tidak berubah, yang sebelum berlaku pandemik lagi. Dan apabila kadar inflasi meningkat tanpa kenaikan gaji, bermakna pekerja kehilangan kuasa membeli. Walaupun sekarang kadar inflasi turun sehingga ke paras 2.0, tetapi realiti harga barang di bawah sana masih belum dapat dinafikan, belum dapat memberikan kelegaan kepada rakyat. Walaupun Malaysia menaikkan gaji minimum kepada 1,600 sebulan, daripada 1,200 bermula Mei tahun lepas, pelaksanaannya dilaporkan amat perlahan. Dengan 1,500, apalah yang cukup untuk menyara kehidupan? Tanyalah sesiapa di Lembah Kelang. Mereka pasti mengeluh dan menyatakan bagi orang bujang sekalipun, jumlah itu setakat cukup-cukup makan. Yakni untuk bayar sewa, beli makanan dan keperluan lain. Apatah lagi untuk sebuah keluarga. Dan Bank Negara sebelum ini melaporkan bahawa gaji yang cukup pada masa ini untuk menyara hidup pasangan suami isteri dengan 2 orang anak di Kuala Lumpur adalah RM6,500 berbanding 2,700 pada tahun 2016. Jadi oleh demikian, saya menyarankan kesatuan sekerja perlu fokus kepada isu-isu seperti ini dengan satu kesatuan suara yang mantap untuk dibawa ke depan. Dan cadangan saya ialah dalam isu soal gaji minimum ini perlu melihat kepada geografi yang berbeza. Sudah tentu 1,500 di Lembah Kelang
berbeza dengan 1,500 di lokasi-lokasi lain yang kos sara hidupnya lebih rendah. Jadi ia tidak boleh selaraskan ke seluruh negara dengan satu jumlah sahaja yang menyebabkan ia kelihatan agak kurang adil di tempat-tempat yang agak tinggi. Jadi realitinya undang-undang berkaitan kesatuan kerja ini juga perlu juga dikemaskini bagi menutup sebarang kelompongan dan memperkukuhkan kesatuan kerja. Minta sikit lagi, Tuan, saya nak sebut tentang isu kesatuan kerja di kalangan pemandu e-hailing dan penghantar makanan. Mereka tidak boleh mempunyai kesatuan kerja, Muhammad Menteri, kerana keadaan bekerja lebih baik, kerana mereka tidak dianggap sebagai bekerja. Pemandu, penunggang Grab, Foodpanda sebagai contoh tidak boleh menubuhkan kesatuan kerja untuk berunding bagi mendapatkan gaji, kerana keadaan kerja serta perlindungan lebih baik. Ini kerana pekerja gig ekonomi dianggap sebagai kontraktor, kerana mereka menyediakan servis menggunakan bahan dari pihak lain, bukan pekerja pengkalan yang berdaftar. Jadi oleh demikian, bagaimana Menteri melihat situasi ini dan bagaimana kerajaan melihat untuk menangani isu ini yang kalau dibiarkan, ia akan menyebabkan satu penganiayaan dan keadaan yang kurang adil kepada pekerja-pekerja anak-anak muda gig ekonomi. Terima kasih Datuk Ketua, saya mohon menyokong. Sekadar